Bukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat, yakni mesti amal-amal itu dilakukan berdasarkan ilmu. Ya, mesti berdasarkan ilmu, maknanya dia belajar, bukan ikut-ikutan. Sebab semuanya ini dia berlandaskan ilmu. Cuba lihat tentang puasa pada bulan Ramadan. Cuba lihat akibat daripada berdiri bersama imam selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Akan ada orang yang tak meraih apa-apa, kata Nabi SAW. Puasa siang hari, 30 hari. Tapi kata Nabi SAW, hanya dapat lapar dan dahaga. Rubba sa'imin. Laisa lahu siyamuhu illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tak meraih apa-apa. Tak dapat pahala. Kosong. Tiada kualiti. Cuma dapat lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab dia berpuasa itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk diterima ibadahnya di sisi Allah. Ya, berpuasa perut tapi tak berpuasa mulut. Berpuasa perut tapi tak jaga mata. Berpuasa perut tapi tak jaga telinga, tak jaga kaki, tak jaga tangan. Banyak maksiat datang menerusi anggota tubuh badan itu. Maka terbatal habis ya pahala puasa. Sedangkan pahala puasa ni yang paling rahsia yang Allah kurniakan pada hamba. Betul kan? Allah rahsiakan berapa banyak pahala yang dapat. Besar sekali pahalanya sehingga tidak disebut banyak mana. Allah yang akan menetapkan dan menentukan serta menganugerahkan pada orang yang berpuasa. Dan begitu juga berapa banyak orang yang berdiri malam. Warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wasah. Betapa banyak orang yang berdiri malam. Tahan dia. Imam solat 11 rakaat sebelah dia. Imam 23 dia. Ya, sabar dia. Tapi tak meraih apa-apa kata Nabi SAW. Melainkan penat berdiri dan bertahan mata. Mengantuk-mengantuk pun tahan lah berdiri belakang sampai selesai. Tapi tak meraih apa-apa juga. Sebab itu penting dalam seluruh amalan yang kita buat, mesti dua ini berada di depan. Ikhlas lillahi ta'ala dan berdasarkan ilmu. Maknanya ikut aturan ya syariat. Bagaimana Nabi SAW mengajar kita berpuasa, bersolat, berzakat dan seumpamanya. Baik. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi yang senada, maknanya matan yang lebih kurang sama. Baik. Mereka juga meriwayatkan hadis tersebut daripada jalur Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan redaksi senada yang hanya saja di dalamnya disebutkan tambahan, ada tambahan. Tambahan daripada Nabi sebut, engkau menyambung tali silaturrahim. Yang tadi itu 3 amalan solat, puasa, zakat adalah hak Allah Taala. Yang ini silaturrahim sesama manusia. Kenapa? Walaupun baik seseorang itu hubungan dengan Allah, tapi kalau buruk hubungan dengan manusia, tak masuk syurga juga dia. Dan di antara asbab manusia paling banyak masuk syurga dari 2 jurusan ini. Dan juga asbab manusia paling ramai dihumbankan ke dalam neraka dari 2 jurusan ini juga. Ketika ditanya Nabi SAW oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksarin nas sal jannah. Ya, apa perkara yang paling banyak menyebabkan manusia? Sebab apa manusia paling banyak masuk syurga? Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Iaitu bertakwa kepada Allah. Ni tunaikan hak Allah. Dan baik akhlaknya. Sesama manusia. Dan akhlak ya, itu ditentukan oleh satu perkara. Dan satu perkara itu menyebabkan masuk syurga dan satu itu juga menyebabkan masuk neraka. Apa dia? Dalam soalan seterusnya, apa pula perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqal al-famu wal faraj. Mulut yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Dan kemaluan, perzinaan. Sebab itu di bulan Ramadan, di antara perkara yang menyebabkan kesia-siaan pahala puasa adalah mulut. Allah tak berhajat kepada puasa kamu ya, jika kamu tidak menjaga lisan kamu daripada berkata perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang keji, yang tercela atau yang sia-sia. Jadi bulan Ramadan ni salah satu faedah utama dia adalah kita mengadakan gencatan berbicara. Jangan banyak berbicara. Banyak berzikir mengingati Allah. Dan zikir yang paling utama pada bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Jangan tunggu lepas solat tarawih, solat witir baru nak duduk satu grup, baru nak baca, semangat pun main. Siang tak baca apa-apa. Tidur je. Itu tak kena. Ya. Tak kena. Kena memperbanyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran atau berzikir kepada Allah atau menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Ada setengah surau masjid, dia buat majlis ilmu sebelum maghrib. Setiap hari.
Ya, duduk sementara tunggu berbuka, dengar majlis ilmu. Oh, besar sekali pahalanya. Itu contoh. Baik, seterusnya. Dalam redaksi Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu an, ia menuturkan, seseorang datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, apa pendapat anda jika aku mengerjakan solat-solat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan dari hal itu satu pun, apakah aku akan masuk syurga? Lalu beliau SAW menjawab, ya, na'am. Orang itu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dari hal itu satu pun. Jadi pelajaran berguna daripada hadis ini, dan seterusnya baca dulu, kemudian saya buat kesimpulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, ia menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, man amana billahi wa bi rasulih wa aqama as-salah wa shama Ramadan, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan solat, ya, yakni solat fardu, dan berpuasa Ramadan, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam syurga. Baik orang itu berjihad di jalan Allah maupun ia duduk berdiam diri di bumi tempat ia dilahirkan, yakni tidak ikut berjihad. Ya, jadi hadis-hadis ini memberikan satu kesimpulan, yaitu barang siapa yang melaksanakan seluruh kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka dia diberi jaminan untuk memasuki syurga. Jadi syarat minima, ya, syarat minima untuk masuk syurga adalah menunaikan kewajipan-kewajipan. Adapun bila berada di dalam syurga, ingin berada di syurga yang memiliki tingkatan yang tinggi, maka tentu dia perlu, ya, menambah dengan pelbagai amalan-amalan sunat. Sebab syurga itu ada 100 tingkatan. Kalau boleh masuk syurga, nak duduk tingkatan yang paling atas, yang tertinggi, yang terbaik. Ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan bukan hanya itu saja. Kita mempersungguh dengan memperbanyakkan amal-amal soleh. Apa saja amalan-amalan itu masuk dalam kategori amal soleh. Ya, selain daripada yang wajib, yang sunat-sunat tak terhitung, kita buat. Sebab apa? Sebagai rasa tanda syukur kepada Allah. Sebab Allah bagi kepada kita nikmat yang sangat tak terhitung. Tak terhitung nikmat. Tapi Allah minta kita untuk beribadah kepadanya dalam jumlah yang boleh dihitung. Ya, ibadah wajib tadi semua boleh dihitung, tak banyak pun. Solat 5 kali je sehari, 17 rakaat, bukan banyak. Berbanding dengan masa yang kita gunakan untuk urusan dunia, lebih banyak pada masa yang diambil untuk mendirikan solat. Puasa hanya sebulan daripada 12 bulan, tak banyak. Bukan puasa setiap hari. Ya. Bukan puasa setiap bulan, tak. Hanya sebulan. Ya. Kemudian di situ pula ada pula kelonggaran-kelonggaran. Banyak kelonggaran diberikan. Ya, khususnya para wanita. Lelaki pun ada kelonggaran. Kalau dia musafir, dia sakit, ataupun dia sudah tua, tak perlu lagi dia berpuasa. Cukup dengan membayar fidyah. Tengok, Allah bagi keluasan. Zakat, bila cukup syarat. 2 saja syarat dia, haul dan nisab. Kalau tak cukup, tunggu tahun. Setahun cukup, baru kira. Ya. Haji, ya, syaratnya mampu. Mampu sekarang bukan mampu hanya dari sisi harta, tak. Semua orang mampu dari sisi harta. Tapi tak mampu dari segi nombor urutan dan giliran. Daftar anak sekarang yang lahir barangkali umur 150 tahun baru masuk senarai menunaikan haji. Cuba daftar, tengok. Jadi anak-anak yang lahir tu, cucu, suruh mak ayah dia daftar siap-siap. Kalau tidak, ya, memang gelap masa depan. Sekurang-kurangnya kita ada hujah di hadapan Allah, kita telah ada niat untuk menunaikan haji. Ni kena buat. Ya, kalau umur sekarang masih belum daftar, macam mana nak jawab di hadapan Allah? Saya pernah sekali pergi tabung haji, ada orang tu, duit banyak. Dalam akaun ni, duduk sebelah ni, duduk cerita. Lepas tu, kaunter tu, pegawai yang duduk di kaunter tu tanya, cik tak nak daftar haji ke? La ilaha illallah, belum daftar lagi. Ada akaun tabung haji, ada duit. Umur barangkali ketika itu saya ingat-ingat dia umur tu lebih kurang 40 lebih lah. Kalau dia daftar hari tu tak tahulah. Bila tahun. Kecuali kalau dia pergi dengan apa? Tanpa ikut nombor. Haji Purada ke, haji yang eksklusif.
300-400 ribu tu. Tak payah nombor itu. Ya. Tak daftar. Dia kata. Dan saya dengar dia kata, tak apalah nanti dulu. La ilaha illallah. Cukup berat ni. Jadi kita, kalau cucu kita mampu, kita daftar. Minimal tak salah 1,300 je. Sekarang, 1,500. 1,500. Ya, nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Nak masuk syurga, banyak dalih pula. Nampak tak? Cuba fikir secara sederhana. Dalam urusan dunia, bersungguh kita cari jalan. Betul kan? Nak beli kereta macam mana cari duit ni? Cari ya, pinjam sana, pinjam sini. Ya, bayar down payment. Ataupun zero down payment. Tiap-tiap bulan bayar. Berapa lama? 9 tahun. Mampu? Boleh. Ini ibadah. Ya. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah menjelaskan tentang iaitu ya, seorang Muslim, seorang mukmin, dia wajib melaksanakan segala kewajipan. Dan di sini disebut 3 kewajipan. Solat, puasa, zakat. Tapi tak disebut haji. Kenapa? Haji itu bila cukup syarat. Betul kan? Tapi solat memang dah terpenuhi syarat. Puasa dah terpenuhi syarat. Zakat ya, sebab orang yang memiliki harta cukup syarat, maka dia wajib melaksanakannya. Barang siapa yang tidak melaksanakan hal yang diwajibkan ini, maka dia akan dihubankan ke dalam neraka. Itu ancaman daripada Allah. Tak solat. Bayangkan. Orang yang solat pun belum tentu selamat. Belum tentu masuk syurga. Sebab Allah dah kata, fawailul lil musallin. Betul kan? Celaka orang yang solat. Banyaklah tafsiran ulama melambat-lambat. Solat hilang kekhusyukan, tak bersungguh, tak menghayati, tak memahami apa yang dibaca. Berapa ramai jatuh. Ya. Kemudian solat pula ya, dalam keadaan tak riak, nak menunjuk pada orang. Solat dalam keadaan wuduk tak sah. Berapa banyak? Berwuduk tak sah. Tak ikut cara Nabi SAW berwuduk. Mandi wajib pun tak sah. Lebih awal. Macam mana? Selama 30 tahun dia sampai mati dia solat tu. Padahal wuduk dia tak sah. Banyak orang buka air, main begini je tangan. Buat begitu. Dia solat. Allahu Akbar. Confident sungguh dia. Kita duduk sebelah, kita nampak. Belakang tak kena. Kita kalau buat begini, takkan kena biasanya kat belakang ni. Sebab tirus. Betul kan? Kita tegak begitu. Macam kita tuang air di atas daun keladi. Dia akan kena yang bahagian tirus tu. Tepi, kiri kanan, yang melengkung tak kena. Tak percaya tuan-tuan perhati orang berwuduk. Tengok. Di 2 tempat. Di bahagian siku ni, di belakang, dan di bahagian tumit di belakang. Cuba tengok. Dia buat begitu kan. Sekejap lagi. Kalau kita tahu, kita segera tegur. Kasihan pada dia. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan akan ada orang dihumbangkan ke dalam neraka disebabkan tumitnya tak basah waktu dia berwuduk. Dia solat selama 60 tahun. Bayang. Sebab tu saya kata tadi, pentingnya ilmu dan ketelitian. Jangan asal berwuduk, jangan asal solat. Jangan asal berpuasa. Allah perintahkan buat yang terbaik. Maknanya buat dengan cara yang benar. Dan mesti semuanya itu didasari dengan ilmu. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan baca menjang. Cuba tengok ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Ahsanu. Bukan aksaru. Bukan yang paling banyak amal. Bukan. Yang terbaik. Apa makna yang terbaik? 2. Ya. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimullah, seorang ulama tabi'in. Ketika ditanya, apa makna amalan yang terbaik ni? Amalan soleh ni apa makna? Dia kata, iaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apa makna amalan yang paling ikhlas? Ya, iaitu ayyakuna lillah. Kamu berbuat dia tak lain dan bukan hanya berhajat kepada redha Allah. Bukan selainnya. Apa makna ya yang paling benar? Was-shawab ayyakuna ala sunnah. Kamu melaksanakan ibadah kamu itu sesuai di atas sunnah Nabi SAW. Jadi kena belajar, wajib. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, ulang kaji balik. Pelajaran tentang puasa. Dari sisi fiknya, ya, dari sisi faedahnya, dan dari sisi kesungguhannya. Ya, jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melepaskan nafsu makan dan minum. Ya, tawaf bazar Ramadan tu habis masa kat situ.
Satu jalan tu daripada awal sampai akhir dia pergi. Lepas tu dia patah balik. Pergi singgah, balik pun singgah. Habis masa. Kurus puasa dia. Tu banyak maksiat di situ. Pasar ni tempat kurus. Kurus pahala. Pergi, dah tentu dah nak pergi ke mana. Hari ni teringin nak makan nasi ayam. Pergi kat mana kedai, nampak dah. Tuju situ Dapat selesai, balik. Ni tak semua dia tengok. Pula nak nasi ayam. Nampak sate pula. Sedap sate. Sate satu. Depan tengok. Air tebu lah teringin hari ni. Air tebu pula. Lepas tu bawa anak pula. Cucu. Tok, nak air tu pula. Beli. Nah, penuh atas meja. Tengok-tengok anak dia pula balik. Bawa juga. Penuh satu meja. Dia bukan senang. Nak mujahadah dari sisi makanan. Betul kan? Tapi kita terbalik. Bulan Ramadan, bulan makan. Keluar iklan buffet. Bayar RM80. Makanlah apa saja. Itu yang solat tarawih tak boleh tahan lama. Itu yang lena. Nampak? Itulah benarnya sabda Nabi SAW. Hanya dapat letih, berdiri, tak apa ada harga siang hari, tapi malam kekenyangan. Kekenyangan. Baik, cukup tak tu? Seterusnya, amalan yang keempat. Amalan yang keempat, iaitu menghafal Asma'ul Husna. Iaitu menghafal. Apa makna menghafal di sini? Maka diterangkan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, beliau bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Iaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, nescaya ia akan masuk syurga. Hadis ini menjelaskan bukan pembatasan. Tapi ini paling minima nama-nama Allah yang hendaknya kita usaha ingat. Bukan saja ingat, nanti akan datang penjelasan apa makna ingat di situ. Nama Allah ni tak terhitung. Tak terhitung. Ada yang Allah bagi tahu pada kita, ada yang Allah tak bagi tahu pada kita. Dalam Quran, kalau kita lihat, kita akan jumpa banyak lebih daripada 99. Ini dinyatakan dalam hadis. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan dengan redaksi la yahfazuha. Tidaklah seorang menghafalnya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi man hafizaha. Barang siapa menghafalnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahawa kata al-ihsa yang bererti menghitung. Dalam kalimat seperti ini mempunyai beberapa makna. Apa makna menghitung ni? Para ulama sebab dia lihat dari segi bahasa dan makna. Yang pertama, menghitung dan menyebutnya dari awal hingga akhir. Maksudnya tidak cukup hanya dengan sebahagiannya. Tapi seorang berdoa kepada Allah dengan memujinya dengan semua nama tersebut. Sehingga semua yang dijanjikan melalui al-asma' tersebut akan melahirkan balasan syurga. Maknanya, dia menghafalnya, kemudian dia pergunakan nama-nama Allah itu dalam urusan memohon. Di antara cara yang paling mustajab untuk memohon kepada Allah, sesuatu yang sangat kita harap disegerakan, permohonan itu adalah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. Itu kualiti doa yang memiliki ranking nombor 1. Kita sebut, kita bertawassul. Bertawassul ni maknanya bersandarkan. Dengan memuji Allah menerusi nama-namanya. Contoh kalau kita ni pendosa, banyak dosa waktu muda dulu, tak solat bagai-bagai. Kaki rempit. Sampai orang mati sebab kita. Baring punya baring kereta tu, nak ngelak kita terlajak mati orang tu. Dosa tak? Asbab kita menyebabkan orang kecelakaan. Dan pelbagai lagi lah, kita sendiri yang mengetahui rekod amalan kita waktu muda dulu. Lalu bagaimana kita nak dapat pengampunan daripada Allah dengan kesungguhan? Kita sebut nama Allah yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu dan sebagainya. Lalu kita sebut, bila sebut contoh Ya Ghafur, sebut Ighfirli. Ya Ghafur. Khusus kan? Sebut nama Allah yang Maha Pengampun, Ighfirli. Ampunlah aku ya Allah. Banyak dosa aku ni. Tuan-tuan, jangan kita rasa tak banyak dosa, tuan-tuan. Jangan kita jadi ahli masjid, ahli kuliah, ahli dengan kuliah ni ahli syurga dah. Tak. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita rasa banyak dosa. Sebab banyak kelalaian dan kecuaian. Sekarang dia baru alim pun. Dulu tak pernah hala. Sekarang baru pakai kopiah. Dah tua baru letak kopiah atas kepala. Apa tujuan? Dah tua letak pakai kopiah pergi merata. Apa tujuan? Alim kan? Nampak soleh di mata orang? Tak kan? Masing-masing. Kalau dia buat kerana nak menunjuk pada manusia, dapat dosa lagi. Bukan senang dia nak tutup pintu ni.
Dan dia bila berkopiah, berpenampilan, berjubah, bagai-bagai, tengok orang tak pakai kopiah. Mula pandang rendah. Leki. Itu kan penyakit. Syaitan yang sangat bijak dalam menipu. Dapat dosa lagi berganda-ganda. Datang penyakit riak. Nampak? Bukan senang ni. Ya, nak masuk syurga bukan senang. Walaupun sebutannya senang. Perlukan apa? Mujahadah. Perlukan kesedaran diri. Perlu akrab dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Supaya kita selamat daripada talbis iblis. Tipu daya syaitan. Jangan rasa kita dah baik, tuan-tuan. Ya, kita cuma berusaha untuk menjadi baik di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita berhajat kepada bantuan Allah agar Allah perbaiki akhlak kita. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan amal soleh yang kita lakukan sampai saat ini. Ini tipu daya halus syaitan yang sentiasa berusaha menggiring kita kepada hal tersebut. Contoh nak minta kasih sayang Allah. Ya, sebutlah. Ya Rahim, Ya Rahman, ya, irhamni, rahmatilah ya aku ya Allah. Kalau kau tak merahmati aku, siapa lagi yang aku berhajat? Tu menunjukkan apa? Betapa bergantung sepenuhnya kita pada Allah. Bukan usaha dan kehebatan, kelebihan kita, tak. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah, bergantung pada Allah, selalu dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau dia dipuji oleh orang, maka dia pun kata alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana yang diajarkan oleh seorang sahabat lelaki yang soleh terhadap lelaki pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi tu. Dia masuk dalam kebun ni dengan sombong. Ni semua hasil usaha aku dengan ilmu, kebijaksanaan dan kepintaran aku. Ni aku kaya ni. Kebun bagai-bagai mengalir air. Di antara kebunnya pohon-pohon tumbuh subur, tunggu hari untuk dipanen. Tapi apa kata lelaki itu? Alangkah eloknya kamu masuk dengan menyebut Masya Allah. Ataupun la hawla wala quwwata illa billah. Akhirnya kebun dia apa jadi? Allah hancurkan. Sekelip mata. Menggigit jari dia. Tu kan dah diingatkan. Sebab apa? Bila ada ucapan-ucapan seperti itu menunjukkan betapa sombongnya dia dengan orang. Sombong dia dengan Allah. Jadi tak ada faedah untuk kita sombong. Langsung tak ada faedah walaupun sebesar zarah. Tak ada langsung. Ya, apa yang kita nak sombongkan? Kepintaran, kepandaian, kekayaan, kebijaksanaan, kecantikan, kehandsoman, kealiman, tiada nilai. Ya, barangkali di sisi manusia ada nilai, tapi di sisi Allah tiada nilai bila diiringi dengan kesombongan. Kerana yang layak menyandang kesombongan ini hanya Allah Ta'ala, Al-Mutakabbir. Baik. Ya, pertama menghitung. Jadi ini adalah dengan menggunakan nama-nama Allah di dalam membuat permohonan. Yang kedua, maksud menghitung di sini adalah kemampuan. Seperti disebut dalam firman Allah, iaitu alima allan tuhsuhu. Ya, Allah mengetahui bahawa sekali-kali kamu tidak mampu menentukan batas waktu itu. Surah Al-Muzammil ayat 20. Juga seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Maknanya tak mampu melakukannya apa? Kalau tidak di bawah apa? Bawah bantuan Allah. Betul kan? Sebab itu, nikmat yang paling utama, kebahagiaan yang paling besar, kemuncak kejayaan adalah sejauh mana seorang dapat menetapi maqam istiqamah. Sebab itu berkata Pak ulama tentang istiqamah ini, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Ataupun innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar karamah seseorang itu, seorang insan adalah sejauh mana dia dapat menetapi maqam istiqamah. Istiqamah ini iaitu sampai ke penghujung usia mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Kalau dia ahli masjid, mati di hujung usia dia tetap dia ahli masjid. Di hujung usia dia mati tetap dalam menghadiri majlis ilmu. Bukan celam-celup, sekali ada, sekali tiada. Ikut mood. Hari ni mood lah nak dengar kuliah, datang ni. Esok tak ada mood lah. Esok lagi tak ada mood. Ustaz apa mengajar? Ustaz tu tak ada mood aku. Tak datang. Macam mana nak masuk syurga? Dalam urusan agama dia memilih-milih. Ya, dalam urusan dunia tak dia. Sungguh. Tu. Baik. Yakni kalian tidak akan mampu mencapai hakikat istiqamah tersebut. Dengan demikian makna dari hadis tersebut adalah siapa saja yang sanggup menunaikan hak-hak Asmaul Husna dan nama Allah yang baik tersebut serta mengamalkan segala sesuatu yang menjadi natijahnya atau akibatnya, iaitu dengan menghayati makna-maknanya, lalu menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajipan yang terdapat di sebalik nama-nama tersebut. Apabila dia berkata, contoh Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki,
maka dia harus yakin dengan rezeki Allah. Semua rezeki yang dia dapat tu daripada Allah. Bila dapat nikmat, walaupun sekecil nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillah. Dia syukur pada Allah. Yang hujan, walaupun tadi baru basuh kereta, kotor tak apa, boleh basuh semula. Melayang RM20. Dia tak mengeluh. Hujan turun. Sebagai tanda syukur pada Allah, dia berkata apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Tak kata. Padahal hujan turun tadi. Hujan berhenti sebentar lagi. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Itu tanda syukur. Tu bunyi apa tu? Guru kan nak kata apa? Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Tak peduli dia. Tak nak sebut apa pun. Padahal Allah sedang mendatangkan yang nikmat ataupun boleh bentuk musibah. Tapi bila dikaitkan itu dengan Allah, dia ingat. Kalau dia timpa musibah, dapat pahala. Ya. Kalau kena panah petir waktu tu, dia dah puji Allah yang mendatangkan petir. Husnul khatimah. Nampak? Nabi SAW ajar sampai begitu. Tapi kita tak peduli dan tak buat. Kenapa kita jadi begitu? Kenapa? Iman saja yang ada pada diri kita boleh menjawab. Ya. Baik. Yang ketiga, maksud Al-Ahsa itu menghitung adalah memahami makna-maknanya secara menyeluruh. Faham makna dia. Nama-nama Allah ni. Faham. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Bari, Al-Wahhab. Dan banyak lagi lah, tak terhitung. Ya. Kena faham. Kena tahu maksud itu. Ya. Tu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah yang dimaksudkan dengan menghitung ini maknanya adalah memahami dan mengamalkannya. Bercermin kepada nama-nama Allah yang maha indah. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kita pun kena juga salin sifat itu. Pengasih dan penyayang. Betul kan? Sesama Muslim ya, dengan alam ini dan seumpamanya. Dah azan baik. Jadi kita berhenti pada amalan yang keempat. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Panjang umur. Separuh Ramadan ni. Amalan yang kelima, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mempergiatkan, membaca dan mengamal khususnya pada bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah.